Okey, filem Ugetsu pada tahun 95 yang diarahkan oleh Kenji Mizoguchi ini, dia bertemakan 3, iaitu peperangan, perhubungan antara manusia dengan dunia roh dan juga tanggungjawab suami. Okey, dalam filem ini, kalau kita tengok dalam tema peperangan, daimyo dengan shogun pada masa dahulu sangat dipandang tinggi, manakala golongan seperti pembuat tembikar, golongan seperti petani dianggap sebagai miskin. Jadi, pelayanan antara dua jawatan ni sangat tidak adil. Dalam tema yang kedua, iaitu tema perhubungan manusia dengan dunia roh pula, pengarah ini lebih memfokuskan kepada perhubungan Gunjuro dengan Lady Wasaka dalam filem Ugetsu, di mana Lady Wasaka ni merupakan lebih kepada hantu lah, orang yang dah meninggal. And then tema yang ketiga iaitu tema tanggungjawab suami, di mana Gunjuro ni dia sanggup tinggalkan isteri dia semata-mata untuk mengejarkan kekayaan dan kebahagiaan. Okey, Kenji Mizoguchi ni banyak menggunakan teknik long take, iaitu pada babak yang terakhir, di mana Gunjuro ini memberikan penghormatan terakhir kepada isteri beliau di tanah perkuburan. Kita dapat tengok mengapa Kenji ni cuba mengambil teknik long take ni sebagai teknik kegemaran beliau. Dalam filem Ugetsu ni, beliau cuba menghubungkan kedua-dua perhubungan antara watak-watak dan juga persekitaran. Sebab masa tu peperangan, di mana golongan seperti petani, seperti pembuat tembikar dipandang rendah dan diperlakukan secara tidak adil, dan beliau juga ingin membuka mata orang ramai untuk sama-sama menerima golongan bawahan ini sebagai golongan yang adil dan dilayan seperti golongan shogun dan daimyo. Okey, deep focus yang digunakan dalam filem Ugetsu ni adalah bertujuan untuk memberikan kesan yang tajam kepada objek yang dekat ataupun jauh secara serentak. Okey, pada pandangan visual, penggunaan deep focus ini digunakan dalam babak sampan, di mana terdapat kabus-kabus yang berada di sekeliling mereka. Penggunaan kabus ini adalah menunjukkan pemikiran Gunjuro dengan rakan-rakan yang tidak tahu apa-apa ataupun serba-serbi kekurangan dengan apa yang akan terjadi dalam ekonomi ataupun pada masa yang akan datang, dan lebih kepada pengetahuan. Jadi kita boleh tengok deep focus ini melalui minit yang ke-23. Filem klasik Jepun Seven Samurai 1994 hasil karya Akira Kurosawa antara filem terpenting di dalam dunia sinema yang menceritakan tentang 7 orang samurai yang menentang penyamun bagi melindungi sesebuah kampung petani. Teknik kamera merupakan satu kaedah penyampaian melalui perspektif kamera yang akan menghasilkan emosi yang berbeza kepada penonton. Antara teknik kamera yang telah digunakan oleh Akira Kurosawa adalah camera panning, di mana kamera akan bergerak ke kiri ataupun sebaliknya. Kamera point of view pada babak ini telah mengikut individu bergerak dari arah kiri ke arah kanan. Lantas bertukar individu yang bergerak dari arah kanan ke arah kiri. Ini menunjukkan seorang petani yang sedang mencari seorang samurai yang boleh membantu mereka untuk menyelamatkan kampung halaman mereka daripada diserang penyamun. Teknik kamera dolly out merupakan teknik kamera yang bergerak ke belakang dan bergerak jauh dari objek dengan lancar. Kamera menunjukkan teknik kamera dolly out 2 karakter kepada 4 karakter, iaitu penduduk kampung, seorang samurai dan seorang lelaki tua yang sedang berdialog. Teknik ini telah memperkenalkan 2 orang lagi karakter lain dalam satu bingkai kamera. Teknik long shot pula merupakan teknik kamera yang diambil dari jarak jauh dan mengezoomkan kamera supaya kelihatan lebih jelas keseluruhan objek dan atmosfera sekelilingnya. Babak ini iaitu Seiji Miyaguchi yang memegang watak Kyuzo sedang melatih dirinya bermain katana di tengah-tengah pepohon dan di bawah hujan yang renyai. Babak ini mengingatkan kita bahawa jika ingin menjadi seorang samurai yang kuat dan gagah, mestilah tabah dan sabar meredah pelbagai rintangan seperti cuaca hujan dan sejuk. Teknik terakhir iaitu teknik camera tracking shot yang digunakan sebagai pergerakan kamera yang mengikuti karakter dalam tempoh yang lama. Kamera sedang mengikuti pergerakan Toshiro Mifune yang memegang watak Kikuchiyo sedang berjalan di sawah padi dari arah kiri ke kanan.
Akira Kurosawa ingin menunjukkan sifat sebenar seorang samurai kepada para penonton melalui tanggungjawab dan kepribadian mereka kepada masyarakat Jepun ketika itu. Komposisi kamera juga penting dalam filem bagi menunjukkan makna tersirat melalui visual. Komposisi merupakan elemen dalam satu shot yang disengajakan bagi memberi makna di sebalik babak tersebut. Komposisi pertama adalah Rule of Third, iaitu babak Kyozo yang hendak bertarung dengan seorang samurai di tanah lapang. Mereka berdiri tepat pada garisan Rule of Third, iaitu garisan vertikal yang memberi makna ketidaksefahaman di antara dua orang samurai melalui ruang yang besar di antara mereka. Manakala garisan horizontal pula menunjukkan perbezaan darjat kehidupan masyarakat Jepun yang miskin dengan darjat seorang samurai di mana dinding tersebut memisahkan mereka. Komposisi kedua adalah Center Balance and Symmetry yang merujuk kepada objek berada di tengah-tengah bingkai kamera. Akira Kurosawa menggunakan komposisi ini di mana Isao Kimura yang memegang watak Okamoto Katsushiro berdiri di tengah-tengah sekumpulan orang. Komposisi ini menunjukkan fokus kepada objek yang berada di tengah-tengah. Komposisi ketiga adalah Depth of Field yang merujuk kepada komposisi yang fokus kepada objek namun pemandangan di belakang objek adalah sama-sama atau blur. Komposisi ini bertujuan untuk memberi ruang kepada karakter yang berdialog dan mengasingkan karakter dengan keadaan sekeliling supaya penonton hanya memfokuskan kepada karakter. Babak ini memfokuskan kepada orang yang sedang bercakap sambil tidak menjelaskan keadaan di sekeliling. Komposisi ini mengasingkan karakter dengan sekelilingnya secara tidak langsung melalui bukeh yang dihasilkan oleh kamera. One, two, three, action!